Salam sejahtera dan salam serak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita bantuan bekalan air bersih kepada penduduk di Miri adalah mencukupi sepanjang tempoh gangguan bekalan air. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, tindakan pantas telah diambil dengan menyediakan lori tangki bagi mewujudkan pusat pungutan bekalan air bersih di seluruh kawasan Bandaraya Miri. Tambahnya, beberapa bantuan daripada pihak swasta yang mempunyai aset lori tangki juga telah didapatkan. And I have also requested for help also from Bintulu and Sibu. Bintulu, Jebab, will send 2 of the water tankers here. And also Sibu, Jebab will send 2 of the water tankers here. So we have 4 additional ones. Apart from the local one, we are getting the local contractors wherever have water tanker, or they can set up improvised one, like the water tank on the truck, fill the water and then connect to the hose, you can also deliver water. Bercakap dalam sidang media di Miri pada Jumaat, Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu memberitahu pihak kontraktor tempatan turut menyediakan tangki air bagi membantu pungutan bekalan air bersih untuk dihantar kepada para penduduk. Katanya terdapat 4 lokasi pusat pengutipan bekalan air bersih iaitu di Lambe Water Treatment Plant yang beroperasi 24 jam, Miri Central, Milias Resident dan Airport Commercial Centre yang masing-masingnya diselia oleh kaki tangan laku beroperasi dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Ujar beliau lagi, pihak laku akan mewujudkan lebih banyak pusat pengutipan air bersih bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan air bersih. Jelas Datuk Seri Lee, hasil lawatan ke lokasi insiden kerosakan paip itu pada Khamis, beliau mendapati situasi kali ini lebih mencabar berbanding insiden kerosakan pada minggu lepas. Very much more challenging. I mean, see the work being done on site last night. And because it's not involving only one section, it's involving 2 sections. Two parts, huh? 2 parts, yeah. This time it's two sections. Yeah, in affected. So they have to clear 2 sections. Not last time, only 1 section. Yeah. And looking at it this time, much more challenging and tough. Because in one area you will have to do piling because it's very soft ground and it's already waterlogged. But meanwhile, what is important is that I think Raku now they have to try the very best to deliver water to as many places as possible. So at least people have water for their home consumption. Selesai sidang media, Datuk Seri Lee bersama dengan Adam Yee Siu Sang, Residen Bahagian Miri, Abdul Aziz Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Laku Management Senan Berhad, Daniel Punang bersama agensi yang lain melakukan lawatan ke Pusat Pungutan Bekalan Air Bersih di Miri Central bagi meninjau keadaan di situ. Seterusnya di Sibu, Pustaka Negeri Sarawak disaran agar mempergiatkan kempen kesedaran dan peringatan secara berterusan kepada kementerian dan agensi kerajaan supaya memindahkan rekod-rekod penting ke pustaka bagi tujuan keselamatan, pemeliharaan dan rujukan penyelidik. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Ahmad Jaol Samion berkata ia perlu untuk mengelak berlakunya kes kehilangan rekod-rekod penting yang bernilai atau di mana rekod-rekod tersebut amat diperlukan untuk menjadi bahan bukti pentadbiran dan undang-undang serta mempunyai nilai sejarah masih lagi tersimpan di kementerian dan agensi tanpa diketahui kewujudannya. Dalam hal ini, tegasnya pihak kementerian dan agensi-agensi kerajaan hendaklah sentiasa bekerjasama dan berhubung dengan Pustaka Negeri Sarawak untuk mendapatkan khidmat nasihat dalam pelaksanaan pengurusan rekod dari segi sistem fail, penyimpanan dan pelupusan rekod. So we need to have kempen kesedaran dan peringatan pada kementerian dan agensi kerajaan perlu dibuat secara berterusan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Pustaka will continue not only continue but actually enhance and meluaskan lagi pemakaian pengurusan rekod ini dengan cara yang betul dan profesional. Supaya rekod-rekod penting dapat dipindahkan ke Pustaka Negeri bagi tujuan keselamatan, pemeliharaan dan juga perujukan penyelidik for purpose of security, maintenance and also research materials in the future. Kita tidak mau cash kehilangan rekod-rekod penting yang bernilai atau di mana rekod-rekod tersebut amat diperlukan
untuk menjadi bahan bukti pentadbiran dan undang-undang serta mempunyai nilai sejarah masih lagi tersimpan di kementerian dan agensi tanpa diketahui wujudannya. Beliau berucap demikian pada majlis penyampaian anugerah dan penghargaan pengurusan rekod dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak peringkat Kementerian 2021 di Pustaka Negeri Sarawak Sibu pada Jumaat. Katanya amatlah rugi sekiranya agensi menguruskan berjuta-juta peruntukan setahun namun sistem pengurusan rekodnya tidak terurus dengan baik. Dalam hal ini, beliau memuji komitmen Pustaka Negeri Sarawak dengan menganjurkan majlis tersebut sebagai usaha membudayakan tadbir urus pengurusan rekod terbaik di peringkat kementerian dan agensi-agensi kerajaan Sarawak. Majlis penyampaian anugerah penilaian dan penghargaan pengurusan rekod dalam Perkhidmatan Awam Sarawak peringkat kementerian 2021 pada tahun ini merupakan kali yang kedua diadakan dengan matlamat utama untuk memberikan recognition and appreciation kepada kementerian kerajaan Sarawak yang telah melaksanakan tadbir urus pengurusan rekod terbaik dan juga anugerah pegawai rekod jabatan terbaik. Terdahulu, Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Hamid Bugo dalam ucapan aluannya berkata, tumpuan utama pustaka pada masa kini adalah untuk meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kepada orang awam tanpa mengira medium sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Katanya ia juga seiring dengan perkembangan teknologi terkini dan norma baru, perkhidmatan kepada rakyat harus menjadi lebih mudah dan cepat. Tambah beliau, tadbir urus yang terbaik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dapat dicapai. Malah pengurusan rekod yang efisien dan baik menjadi kunci utama dalam sesebuah organisasi, tidak mengira kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, swasta maupun persendirian, jelasnya lagi. Sebanyak 11 kementerian di Sarawak terlibat dalam anugerah penilaian dan penghargaan tersebut iaitu seperti tertera. Ke perkembangan berikut, keunikan dan kepelbagaian budaya di Sarawak pasti akan menjadi keterujaan dalam pengalaman melancong bagi mereka yang baru menjejaki kaki ke bumi Kenyalang. Menurut Duta Besar Belgium ke Malaysia, Pascal Herbert Gregory, beliau sangat tertarik untuk mendalami tradisi dan sejarah kebudayaan pelbagai etnik yang hidup bersama dengan harmoni di negeri ini. And this is my 6th visit in Sarawak since last December. Just to say that I left kind of my heart in Sarawak. I'm welcome here at the Muara Tabas Buddhist Temple by Dr. Richard Wee and his nice wife. And when I came here last time, I think it's 3-4 weeks ago, we had dinner in this lovely Fisher restaurant down here, and I said this temple is quite impressive. And then Dr. Richard kindly shared the history, the amazing history, but also the project to develop it, to extend it in the future. And he told me next time that you come, I will invite you and we can visit it. And also, here am I could not say no, could not turn down such a engaging invitation. So here am I, also welcomed by the Temple Association who kindly organized also this visit. So the idea is also to learn more about Sarawak, also to learn more about tradition, history, culture, how the different, I would say, ethnic group are going together and so on. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Tokong Ching San Yen di Kampung Muara Tebas Kuching pada Jumaat. Katanya lokasi itu harus dipelihara dan dimajukan kerana berpotensi besar untuk dijadikan sebagai salah satu tempat tarikan para pelancong. Tokong itu akan menjadi tumpuan penganut Buddha dari Kampung Muara Tebas untuk bersembayang setiap kali menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Infrastruktur seni binanya yang cantik dibina di atas puncak bukit berketinggian 120 kaki dari paras laut semestinya menjadi tarikan para pengunjung dan pelancong ke tempat berkenaan.
Selanjutnya, Mahkamah di negeri ini kini mempunyai garis panduan hukuman yang menyeluruh bagi jenayah hidupan liar. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim berkata garis panduan itu menandakan kemajuan yang ketara dalam usaha mahkamah untuk menangani cabaran dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan konsisten terhadap pesalah jenayah hidupan liar. The judiciary, like any other institution, is a role to play in wildlife conservation and protection. The court's role is to interpret and apply law. The court can only apply law to the facts presented before it, and they can only reach the decisions based on the facts that have been already established within the four walls of the courtrooms. Over time, our courts have been hearing and dealing with all kinds of cases, and these include offences related to wildlife conservation and protection. In this regard, Malaysian judiciary initiatives on enhancing environmental protection began in 2012, when the former Chief Justice Tun Arifin Zakaria introduced ambitious innovations in environmental justice, which included setting up environmental courts throughout the country, and also organizing environmental-related programs to create awareness in judges and judicial officers. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran garis panduan penghukuman bagi jenayah hidupan liar di Sarawak di Kompleks Mahkamah Kuching pada Khamis. Tambahnya, keberkesanan garis panduan penghukuman boleh dilihat melalui dua cara, iaitu melalui pengalaman hakim dan pegawai kehakiman yang menggunakannya dalam tugas mahkamah harian mereka, dan kedua, melalui kajian menyeluruh trend hukuman yang dikenakan oleh mahkamah dalam kes-kes lepas. For the first method, I'm sure our assistant judges in Sabah will be able to share their experiences with their brothers and sister judges in Sarawak as to how sentencing guideline has helped them improve their assessment in meeting up proper sentences before the courts. For the second method, I'm proposing that the court working groups on environment in both states to prepare a report on consistency on sentencing for all wildlife offences under the existing legislations. This will help us to update the sentencing guideline from time to time. Putra bersatu, asas berjuang untuk semua. Beralih ke perkembangan Perhimpunan Agong Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak ke-15. Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang yang telah berkecimpung selama 42 tahun dalam politik di kawasan Dewan Undangan Negeri Laya percaya kekuatan dan kemampuan PBB dan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak. Katanya ini dapat dibuktikan apabila beberapa perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 telah berjaya diperolehi dan ada yang sedang dalam rundingan. Menurut mantan Timbalan Presiden PBB itu, rundingan hak ini turut mendapat kerjasama daripada parti komponen GPS. And GPS have very strict and loyal defending kedaulatan negeri Sarawak dan juga mempertahankan sovereignty hak asasi negeri Sarawak, dalam erti kata memperjuangkan dalam constitutional rights of Sarawak people, hak asasi anak Sarawak yang tidak boleh dijejaz, tidak boleh dilunturkan oleh mana-mana pihak. Kita sanggup mempertahankan kedaulatan dan juga semua hak asasi Sarawak Bumi Penyawang. Beliau berkata semasa ditemui di kediamannya dalam wawancara khas sempena Perhimpunan Agong Tri Tahunan PBB Sarawak ke-15.
Dalam memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam MA63 terus diperolehi, mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu menegaskan PBB bersama parti komponen di dalam GPS yang menerjui kerajaan Sarawak perlu mempunyai hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Jelasnya lagi, hubungan ini berasaskan kepada sistem undang-undang dan sistem perkongsian kuasa serta sistem keadilan. PBB melalui GPS mempunyai hubungan yang kuat yang jitu dengan kerajaan pusat, bermana kita akan dihormati oleh kerajaan pusat disebabkan ketua pemimpin Negeri Sarawak Premier mengutamakan the system of law, the system of power sharing, the system of fairness dalam Federation Malaysia. Dalam pada itu, PBB dan GPS juga memberi fokus kepada pemekasaan bidang pendidikan berkelas dunia kepada anak-anak Sarawak menerusi pembinaan sekolah-sekolah antarabangsa, perubahan Institut Kemahiran dan pengambilan Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS menjadi hak milik Kerajaan Sarawak. GPS has got strong focus dalam bidang pendidikan sehingga tidak ada negeri dalam Malaysia mempunyai institusi pengajian tinggi begitu ramai seperti terdapat di Sarawak. Ini bermakna ketua pemimpin kita, premier kita menumpukan ketumpuan yang tinggi terhadap pendidikan anak Sarawak untuk kemahiran, untuk skill, talents, dan boleh dikatakan world class talents supaya sampai masa tahun 2030 Sarawak akan menjadi negara yang termaju dalam Malaysia. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga menekankan kesihatan dan kesejahteraan rakyat dengan membina banyak hospital dan jaringan jalan raya di luar bandar dan pesisir serta meningkatkan sosioekonomi dan pendapatan rakyat di luar bandar menerusi aktiviti pertanian moden dan pelancongan. Malah, keputusan membina lapangan terbang di kawasan luar bandar juga membuktikan kesungguhan Kerajaan Sarawak untuk mengubah sosioekonomi rakyatnya menjadi arah lebih baik dan berdaya maju. Selain itu, kerajaan GPS katanya turut memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur asas, tenaga boleh diperbaharui dan hidrogen dalam usaha menjadi Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Sementara itu, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Robert Jacob Ridu menyifatkan Sarawak bertuah kerana dipimpin oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg yang telah berjaya membawa dasar pembangunan baru di negeri ini. Menurutnya, Premier Sarawak bukan sahaja telah mengubah lanskap politik, malah berjaya membawa Sarawak keluar dari kepincangan senario politik di semenanjung Malaysia dengan membawa PBB bersama 3 komponen parti itu keluar dari Barisan Nasional, BN dan menubuhkan GPS. Katanya tindakan berani Premier Sarawak terbukti tepat apabila GPS bukan sahaja mendapat mandat besar pada pilihan raya negeri PRN ke-12 yang lalu, malah kini menjadi suara lantang dalam menuntut semula hak-hak negeri ini. Fortunately, we in the state we have leadership led by our current premier, and it started with the previous premier, Tan Sri Adanan, with Datuk Tan Sri Datuk Tinggi Abang Johari, and they have tried to reset. I call it reset, reboot, and they've been very successful. First thing is they've managed to try to insulate ourselves from this dysfunctional in the federal system. First thing they've done is they have put a stamp on our autonomy, the state autonomy, and has managed to get a lot of our constitutional rights positions in the federal system. That's a fantastic for the state to do. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas sempena Perhimpunan Agong Tri Tahunan PBB ke-15 di kediamannya baru-baru ini.
Menurutnya lagi, kesan dari tindakan serta dasar bijak Premier Sarawak membolehkan GPS dan PBB merangka pelbagai strategi baru untuk membangunkan Sarawak. Malah beliau percaya GPS berada di landasan yang tepat ketika ini dan mampu membawa Sarawak mencapai masa depan yang lebih baik selepas ini. The state government pursue the strategy they are trying to do, concentrate on the economic issues, concentrate on infrastructure, and concentrate on new, what you call it, third industrial revolution, and with the high tech and so on. And so that's to my mind, I think that's where the state should go, and I think the party that's in power now is doing, I think to my mind, the right thing, and that will give us some sort of guarantee that our future will be a lot more better, Dalam pada itu, bekas Ketua Wanita PBB Sarawak, Datuk Paduka Sharifah Murdiah Tuanku Fauzi menjelaskan kepelbagaian kaum dan kepercayaan di Sarawak tidak menghalang rakyat di negeri ini memahami antara satu sama lain dalam semua bidang termasuk politik. Beliau mengakui turut memiliki ramai rakan dari pelbagai kaum namun masih saling menghormati antara satu sama lain. Tapi jangan hingga merendahkan budaya wang. Jangan si respect agama wang. Saya bercampur dari banyak kita dari itu dah kebidu dah ampiang dah ujang. Nang best friend saya nang situ tiga. Saya dah mikirnya daya kan kami Melayu kan ada. Up to you lah. Ada yang buat diri. Anda jangan eksen gila. Kita eksen gila masih suka. Anda, macam biar kita pandai buat diri, sesuai diri, hormat dengan agama lain, hormat dengan kawan lain. We work together, don't worry. Kami makai tangis tu kami. Mesin pemuda makai. Selalu saya kami berdiri segi meja. Makan saya setin ujang, ketuk jabu. Kami dengan gabung di Una ada apa indah. We are best friend. We work together. Jadi Arab generation muda termialah. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.